Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dapat lagi bersama-sama menyambung pembelajaran kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak belajar, nak sambung isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan. Sebelum ini kita dah belajar 4 isu yang berkaitan dengan pembubaran perkahwinan, iaitu talak, fasakh, khulu' dan juga li'an. Hari ini kita sambung lagi isu-isu berkaitan dengan perkahwinan yang lain. Dan diharap semua pelajar bersedia dengan nota masing-masing untuk menyalin apa yang sepatutnya anda salin. Okey, isu yang pertama kita nak sebut hari ini ialah tentang iddah. Iddah. Okey, sebahagian daripada kita pernah mendengar tentang iddah ni, mungkin sebahagian yang lain tidak pernah mendengar iddah. Iddah ni perkataan bahasa Arab, okey, perkataan Arab yang kita terjemah kepada bahasa Melayu, maknanya ialah kiraan ataupun tempoh pengiraan. Kiraan, iddah, masa, tempoh. Itu iddah. Apa yang dimaksudkan iddah dalam istilah agamanya ialah tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okey, bagi seorang isteri apabila dia bercerai dengan suaminya, sama ada suaminya ketika bercerai itu suaminya masih hidup ataupun bercerai kerana suami mati, maka bagi isteri dia kena tunggu tempoh tertentu sebelum membolehkan dia berkahwin dengan lelaki lain. Itu tempoh tunggu itu dinamakan sebagai iddah. Okey, dinamakan sebagai iddah. Jadi semua perempuan cerai dengan suami kena beriddah, kecuali satu yang kita akan sebut sekejap lagi lah. Okey. Apakah hukum iddah? Hukum iddah ialah wajib, maknanya wajib bagi perempuan sebelum dia berkahwin dengan orang lain menunggu tempoh tertentu. Wajib. Kalau dia berkahwin juga dalam masa iddah ini, hukumnya adalah haram dan perkahwinannya tidak sah. Perkahwinannya tidak sah. Okey. Selama mana iddah yang perlu ditunggu oleh seorang perempuan sebelum dia boleh berkahwin dengan orang lain? Okey. Dia tempoh ini bergantung kepada situasi isteri, situasi isteri, keadaan isteri itu. Okey, sekiranya isteri itu seorang yang masih ada haid, maknanya haid tu belum putus lagi, dia bercerai dengan suaminya dan cerai itu cerai hidup, maknanya ketika cerai suaminya masih lagi hidup, maka dia kena tunggu selama 3 kali suci. Okey, oleh kerana dia masih ada haid, maka dia kena tunggu 3 kali suci. Suci maknanya biasanya perempuan ni dia mengalami 2 keadaan, sama ada dia haid ataupun suci. Okey. Kalau dia bercerai di suci ini, okey, kemudian dia haid, kemudian haid dia suci balik, itu dikira sebagai sekali suci. Kemudian dia haid, kemudian dia suci kedua kali, kemudian sekali lagi dia haid, kemudian dia suci, itu 3 kali suci haid. Kemudian apabila masuk kali yang keempat suci haid tu, perempuan tersebut bolehlah berkahwin dengan orang lain. Itu maknanya iddah bagi perempuan yang belum putus haid. Okey. Tetapi bagi perempuan ini, kalaulah dia bercerai kerana suami dia mati, dia belum putus haid, maka dalam kes ini kalau suaminya mati lama sikit, iaitu
selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari iaitu 130 hari. Lebih kuranglah 130 hari. Dan bulan ini dikira sini ialah bulan Islam, bukan bulan Masihi dah. Bagi perempuan, yang kedua, bagi perempuan yang telah putus haid ataupun orang panggil sebagai perempuan yang menopause ataupun perempuan yang belum ada haid lagi, dia sudah kahwin, apabila dia bercerai dengan isterinya oleh kerana dia sudah putus haid, maka tempoh menunggunya selama 3 bulan hijrah. Okey, 3 bulan hijrah. Okey. 3 bulan hijrah. Bulan hijrah ni ia tak sama dengan bulan Masihi. Bulan Masihi biasanya harinya 30 atau 31. Tetapi bulan hijrah antara 29 dan 30. Okey, dikira dengan bulan hijrah. Jadi perempuan yang telah putus haid, maka dia kena tunggu juga walaupun dia telah putus haid selama 3 bulan hijrah. Tapi kalau bercerai mati, dia sudah putus haid, sama saja bercerai mati ni kena tunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini untuk menghormati suami yang matilah. Okey. Satu lagi keadaan, kalaulah perempuan itu belum pernah disetubuhi oleh suaminya. Okey. Lepas akad nikah dia tidak melakukan persetubuhan, tiba-tiba diceraikan diceraikan isteri itu, maka perempuan yang macam ini tiada iddah, maknanya dia tidak perlu beriddah. Contohnya hari ini diceraikan, 2-3 jam lepas itu dia boleh nikah terus. Okey, tak perlu dia beriddah kerana rahimnya masih suci daripada benih suami, belum disetubuhi. Tetapi kalaulah isteri itu terpaksa berpisah dengan suaminya kerana suaminya mati, lepas akad nikah tiba-tiba mati suami, sebelum melakukan persetubuhan dia juga kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Okey, ini untuk berkabung atas kematian suami. Satu lagi keadaan ialah apabila isteri hamil. Isteri hamil makna isteri sedang mengandung. Apabila isteri sedang mengandung, tempoh iddahnya ialah selama sehinggalah dia melahirkan anak. Apabila perempuan itu ataupun isteri itu melahirkan anak, maka dia boleh nikahlah dengan orang lain. Tak kiralah umur kandungan tu berapa bulan. Kalau dia diceraikan selama ketika kandungan umur 2 bulan, maka dia kena sehingga melahirkan anak lah. 7 bulan lepas itu baru dia boleh berkahwin dengan orang lain. Ataupun kalau dia diceraikan ketika dia kandungannya berumur 9 bulan, okey, esoknya dia beranak, maka sehari sajalah dia punya iddah dia, okey, sehinggalah dia melahirkan anak. Dan bagi mengandung ni dia sama saja tempoh iddahnya, iaitu sehingga melahirkan anak walaupun suaminya mati. Suami mati pun sehingga melahirkan anak. Yang lain-lain bagi suami mati ialah 4 bulan 10 hari. Diharap jadual ini membantu para pelajar, okey, mengingat, okey, berapakah tempoh iddah. Bagi perempuan yang diceraikan oleh suami, okey, beberapa benda yang dilarang oleh syarak ke atas isteri melakukannya. Jadi maknanya 3 benda yang disebut di sini, yang akan disebut sini, haram ke atas isteri buat. Apa dia? Yang pertama, menerima pinangan lelaki lain sama ada secara terang ataupun kiasan. Tak boleh dia menerima pinangan lelaki lain dalam tempoh iddah dia. Tak kiralah pinangan itu secara terang, rasmi, ataupun kias-kiasan nak bercinta, nak booking kahwin dengan siapa-siapa, tak boleh. Tak boleh. Haram menerima pinangan orang lain. Kalau buat juga dosa. Haram menerima pinangan, apatah lagi kahwin dengan orang lain pun haramlah. Kahwin dengan orang lain pun haramlah. Okey. Okey, minta maaf lah, kacau ni. Okey. Yang seterusnya,
uh, diharamkan ke atas perempuan yang sedang dalam iddah keluar rumah yang disediakan oleh suami kecuali untuk keperluan yang dibenarkan. Maknanya kalau suami dan memang menjadi kewajipan suami yang menceraikan isteri, dia kena sediakan rumah untuk isteri bekas isterinya tinggal. Itu dalam kaedah Islam. Tak boleh bagi suami terus menghalau isterinya keluar daripada rumah. Dia kena sediakan rumah untuk suaminya. Okey. Apabila suami dia menyediakan rumah, haram bagi dia keluar daripada rumah itu. Duduk di rumah lain tak boleh lah, kecuali mendapat izin daripada bekas suaminya walaupun bercerai. Okey, walaupun sudah bercerai. Kecuali lah ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak, baru boleh keluar. Contohnya isteri ni bekerja, dia kena pergi bekerja, itu tak apalah. Okey, ada keperluan. Contohnya yang lain, nak jemur pakaian keluar rumah, okey, nak membeli makanan dan sebagainya, okey, itu pun dibenarkan. Cuma makanan biasanya kalau diceraikan oleh suami, suami masih perlu memberi makanan kepada isteri. Okey, maknanya Islam mengharamkan isteri keluar daripada rumah yang disediakan oleh suami walaupun suami sudah menceraikannya. Dalam tempoh iddah, isteri masih dilarang keluar daripada rumah. Yang ketiga, dia dilarang juga bagi isteri ialah berhias diri. Berhias diri maknanya orang Kelantan kata berjanguk, berjanguk. Kecuali wanita dalam iddah raj'i. Wanita yang diceraikan talak 1 atau talak 2, dia ada iddah yang boleh dirujuk. Okey, kalaulah perempuan yang diceraikan dengan talak 1 dan 2, suami boleh rujuk bila-bila masa, dia dibenarkan berhias diri. Kenapa? Kerana mudah-mudahan dengan berhias diri dia tu, suami masih tertawan balik dengan isterinya dan dia boleh rujuk. Tetapi kalaulah perempuan itu diceraikan bukan iddah raj'i, contohnya talak 3, okey, ataupun khulu' ataupun fasakh, bukan iddah raj'i, dilarang bagi isteri berjanguk ataupun berhias diri. Kenapa? Kerana pada waktu itu suaminya tak boleh rujuk. Okey, menyiksa suami. Okey, tiba-tiba apabila dia bercerai, dia berhias diri, comel balik. Okey, suami nak balik tak boleh. Jadi itu masalah kepada suami. Jadi untuk menghalangnya, dilarang bagi dia ialah untuk berhias diri. So, 3 benda yang dilarang ke atas isteri ketika iddah: menerima pinangan orang lain, keluar daripada rumah yang suaminya sediakan, dan yang ketiga, berjanguk ataupun berhias diri. Diharap semua pelajar boleh faham tentang iddah. Kalau tak faham, boleh tanya dalam WhatsApp nanti. Okey, yang kedua, isu perkahwinan kita yang kedua selain daripada pembubaran perkahwinan, namanya ialah rujuk. Rujuk asal daripada perkataan raja'a. Dalam bahasa Arab, raja'a yarji'u, maknanya pulang ataupun kembali. Okey, apa maksud rujuknya sebenarnya? Ialah hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Maknanya suami berhak rujuk kembali balik kepada perkahwinannya dalam tempoh iddah dia. Tempoh iddah kita dah belajar iddah tadi. Dalam masa sebelum 3 bulan tu, okey, biasanya sebelum 3 bulan tu suami boleh rujuk kembali dengan isterinya. Okey, walaupun isterinya tidak bersetuju. Sebab itu disebut di sini hak suami. Walaupun isteri tak setuju nak rujuk, tapi hak suami boleh rujuk kepada isterinya. Rujuk maknanya suami boleh balik ke rumah isterinya dan dia cakap nak rujuk dengan isterinya. Contohnya, aku nak rujuk semula denganmu. Maka jadi laki bini balik, mereka boleh duduk sekali. Okay, tak perlu nikah baru, tak perlu kepada mahar yang baru, tak perlu bai'ah baru. Nah, itu maknanya senang je rujuknya. Hukum rujuk ialah harus, maknanya jadi haruskan suami merujuk isterinya. Contohnya macam mana? Contohnya suami balik ke rumah isterinya, lalu dia berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku. Ini bahasa surat. Pastinya kalau Kelantan kata, aku rujukmu semula.
Beres dah tu. Dikira beres. Okey. Sebab itu rujuk ni dari segi rukun ni dia ada 3. Yang pertama suami, okey, yang merujuk tu. Yang kedua bini dia, bekas bini dia tu dalam masa iddah. Dan yang ketiga dia kena cakap kepada isteri dia. Apabila cukup 3 benda ni, dia cakap nak rujuk, maka berlakulah rujuk dan jadi suami isteri semula. Okey. Syarat-syarat rujuk, nak jadikan rujuk ini sah, dia ada syaratnya. Yang pertama dengan kerelaan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang memaksa letak senapang ke, letak pistol ke di kepala, suruh rujuk kepada adik dia contohnya, maka dia pun rujuk, itu tidak sah sebab dipaksa. Yang naknya ialah dia rela sendiri. Yang kedua bukan perceraian secara fasakh atau khulu'. Cerai itu bukan cerai fasakh ataupun cerai khulu'. Kalau bercerai secara fasakh, kadi yang menceraikan, ataupun khulu' melibatkan isteri bayar dengan suami, itu khulu'. Cerai itu tidak boleh dirujuk. Okey, rujuk tak boleh, tapi nak berkahwin semula boleh kalau cerai fasakh atau khulu'. Kahwin semula maknanya kena akad nikah baru, kena sediakan mas kahwin baru dan kena be'wah barulah. Okey. Itu maknanya kahwin semula. Rujuk tak boleh. Bagi cerai fasakh atau khulu', okey, rujuk tidak dibolehkan. Yang ketiga bukan diceraikan dengan talak 3. Rujuk itu bukan diceraikan dengan talak 3. Kalau perempuan yang diceraikan dengan talak 3 tidak boleh, tidak sah dirujuk. Yang keempat, isteri yang diceraikan masih dalam tempoh iddah. Maknanya dia ada iddah lagi dalam masa 3 bulan lagi ataupun dalam masa 3 kali suci lagi. Tetapi kalaulah isterinya sudah expired ataupun iddahnya sudah habis, suami nak rujuk memang tak boleh lah. Kalau nak kena nikah semula. Okey, yang kelima iaitu ada lafaz yang menunjukkan rujuk. Suami balik rumah isteri dia, dia kena cakap di mulut, lafaz di mulut yang cakap dia nak rujuk. Aku rujuk kepada kamu. Okey, kalau dia balik saja-saja, dia tak cakap apa-apa, tidak sah rujuk lagi. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Okey, kena ada lafaz. Okey. Itu saja rujuk. Diharap semua pelajar boleh faham tentang rujuk. Orang Kelantan kata kelik baik. Itu rujuk. Okey, seterusnya kita nak belajar isu yang ketiga dalam isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga ini, iaitu nusyuz. Nusyuz, isu yang ketiga, nusyuz. Okey. Ringkas ceritanya, nusyuz ni kita boleh terjemahkan ke bahasa kita ialah engkar ataupun derhaka. Okey. Iaitu isteri derhaka dengan suaminya. Okey, maksudnya okey, keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey. Suami minta isteri buat, suami perintah isteri buat benda tu, benda yang tidak berlawanan dengan agama, benda yang suami suruh, tiba-tiba isteri enggan buat, maka dipanggil sebagai nusyuz ataupun derhaka. Okey, hukum derhaka ataupun nusyuz ini adalah haram. Maknanya isteri haram dan berdosa jika dia menderhaka kepada suami atau dia nusyuz dengan suaminya. Maknanya kalau dah berkahwin, isteri wajib mendengar, membuat semua permintaan suaminya selagi mana permintaan suaminya itu tidak berlawanan dengan agama. Kalau tidak, dia dikira sebagai derhaka. Contoh derhaka di sini ialah isteri enggan mematuhi perintah suaminya supaya menunaikan solat dan berpuasa. Okey, suami suruh sembahyang, tiba-tiba dia tak nak sembahyang, itu dikira derhaka, tak ikut cakap suami. Ataupun suami suruh puasa, isteri tak nak, itu pun dikira derhaka. Suami suruh menutup aurat, isteri tak mau, itu pun derhaka. Okey, itu yang ada dalam buku teks anda. Tapi untuk tambahan ini tidak ada dalam buku teks. Banyak lagi contoh-contoh nusyuz yang lain. Okey, antaranya ialah isteri enggan melayan suami di tempat tidur. Okey, iaitu nak melakukan persetubuhan. Okey, sebab itu kalau sudah berkahwin, wajib isteri melayan suaminya, kecuali isteri
dalam keadaan uzur ataupun datang bulan. Itu tak boleh lah. Okey, yang lain-lain kena buat. Kalau tidak dikira sebagai nusyus. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Okey, tanpa sebab-sebab yang munasabah. Isteri keluar rumah tanpa izin suami. Okey. Wajib bagi isteri kalau nak keluar daripada rumah kena minta izin dengan suami. Suami benarkan bahawa boleh keluar. Kalau dia keluar juga dikira sebagai nusyus. Contoh keluar lagi macam mana? Keluar balik rumah, mak dia tinggal dengan mak tanpa izin suami, itu tak boleh. Tak boleh, dikira sebagai nusyus. Yang seterusnya, melakukan kekasaran, sama ada perkataan atau perbuatan terhadap suami. Jadi isteri kasar dengan suami. Sama ada kecek, kecek kasar, kata ke suami, perli suami, herdik suami, jekah suami, ataupun ngepek ataupun sebagainya yang boleh menyakitkan hati suami. Ataupun perbuatan kasar dengan perbuatan, sepak ke, tampar ke, tumbuk ke, mentang-mentang kita masuk masuk silat atau taekwondo, kita karate suami kita, yang nampak lembek tu, itu dikira sebagai nusyus. Ingkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syarak, ini sudah disebutkan. Dan terakhir sekali ialah membenarkan isteri lain yang tidak disukai suami masuk rumah semasa ketiadaan suami. Orang kata main kayu tiga. Jumpa dengan laki-laki lain, apatah lagi bawa masuk lelaki lain masuk rumah suami semasa suami tidak ada di rumah. Itu dikira sebagai perbuatan nusyus, berdosa hukumnya. Ini tambahan juga, nota tambahan, tidak ada dalam buku teks. Kalaulah didapati isteri nusyus, apa tindakan suami yang Islam suruh? Yang pertama, ada 3 tindakan yang ada dalam syariat Islam. Yang pertama, kena bagi nasihat. Bagi nasihat dahulu, panggil, bincang elok-elok. Tak baik nusyus ni. Yang kedua, memisahkan daripada tempat tidur. Maknanya jangan suami jangan tidur sekali dengan isterinya. Pisahkan dia. Mudah-mudahan isteri boleh memikir kenapa suaminya marah tak tidur sekali. Yang ketiga, ini peringkat kepada kekasaran sikit, iaitu peringkat memukul dengan tujuan mendidik. Pukul dengan tujuan mendidik, bukan pukul tu nak marah, bukan pukul tu pukul dendam. Mendidik maknanya janganlah terlalu kuat memukul tu, biarlah memukul tu sampai isteri berfikir kenapa begitu marah suaminya pukul. Bukan pukul sampai cedera, sampai keluar darah, sampai masuk hospital. Itu salah. Itu dosa. Jadi itu 3 adab yang ada dalam syariat Islam nak bertindak ke atas isteri yang nusyus. Yang keempat, poligami. Jadi poligami ni Ustaz tak nak sentuh lagi, cukup setakat nusyus pada hari ini. Jadi hari ini kita dah belajar 3 benda yang berkaitan dengan perkahwinan, iaitu yang pertama iddah, yang kedua rujuk, yang ketiga nusyus. Diharap semua pelajar boleh faham dan boleh ambil iktibar dan boleh ambil pengetahuan untuk kehidupan berumah tangga nanti. Jadi seperti biasa, Ustaz berhenti di sini, dan seperti biasa salin nota ini elok-elok dalam buku nota. Ready, ingatkan untuk bekal peperiksaan kita, dan juga ingatkan untuk kita hidup berumah tangga nanti. Jadi untuk setakat itu dulu, kita tangguh dulu. Nanti Ustaz akan sambung lagi kepada poligami, tapi kita berhenti dulu hari ini. Setakat itu, terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana menulis nota. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.